Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib tawaf. Itulah tajuk kita pada hari ini tuan-tuan. Muka surat 167, wajib tawaf. Jadi apa beza syarat dengan wajib? Syarat kita dah sebutkan, dia mesti berada dalam ibadat tersebut dari awal sampai akhir. Jadi umpama kita dah sebut syarat suci, daripada awal dia tawaf sampai akhir dia dalam suci. Kalau tengah tawaf dia batal wudu, stop, pergi ambil wudu balik. Kat mana batal, sambung balik tawaf. Itu syarat. Tapi kalau kita mengatakan wajib, wajib hanya mesti ada pada saat yang diwajibkan saja. Macam sekarang contoh kita sembahyang, kita wajib baca Fatihah. Bila? Waktu berdiri aja. Rokok, sujud tak baca Fatihah dah. Waktu sembahyang mesti ada wudu. Bila? Dari awal sampai akhir, tu syarat. Jadi beza, syarat dengan wajib beza. Syarat lebih keras lagi daripada awal sampai akhir. Tapi kalau wajib hanya pada saat yang diwajibkan sahaja. Baiklah, dalam ibadat tawaf ini ada 3 wajib. Apa tu 3 wajib? Yang pertama ialah ibadat tawaf seperti semua ibadat, dia tak sunyi daripada niat. Itulah dia wajib pertama, niat. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, setiap amalan bergantung kepada niat. Jadi kalau sekiranya kita sembahyang, kita ada niat, puasa ada niat, tawaf pun ada niat. Tapi tawaf ni apakah niat itu wajib? Jadi dalam perkara ini tawaf terbagi pada 2 perkara. 2 jenis tawaf. Yang pertama, tawaf yang bukan tawaf haji dan umrah. Bukan tawaf haji, bukan tawaf umrah. Apa dia ustaz? Banyaklah yang kita dah belajar. Tawaf kudum, tawaf wada, selamat tinggal, tawaf kudum, selamat datang, tawaf nazar, tawaf apa lagi, tawaf sunat, tawaf kita apa lagi kita kata. Itulah tawaf sunat, tawaf nazar, tawaf kudum dan tawaf wada. Jadi kalau sekiranya tawaf yang bukan tawaf haji, bukan tawaf umrah, apakah hukumnya kita jatuh niat itu? Hukumnya adalah wajib. Wajib pada permulaan tawaf tu kita jatuhkan niat. Jadi kalau tuan-tuan melakukan tawaf sunat, tiap-tiap hari saya nak buat tawaf ustaz, saya dah niat dari Singapura nak banyak-banyakkan tawaf. Bagus. Ataupun kita pun dah nazar, saya dah nazar di Singapura nak tawaf 10 kali setiap hari. Jadi setiap kali bila kita mula tawaf, wajib mesti jatuh niat. Kalau tak niat, tak sah tawaf tu. Jadi mesti jatuh niat. Dan yang kedua, jenis tawaf yang kedua ialah tawaf haji dan tawaf umrah. Tawaf haji, tawaf umrah, kita dah sebut tawaf tu adalah rukun haji, tawaf tu adalah rukun umrah. Jadi apakah niat tawaf waktu kita nak mulakan tawaf haji, tawaf umrah itu? Hukumnya adalah afdal, lebih utama kalau dia berniat. Tetapi andai kata kalau dia tidak disertakan niat, maka tawafnya tetap dikira sebagai sah. Macam mana pula tu? Kata setiap amalan mesti mula dengan niat. Ini kan tak diwajibkan dalam tawaf haji, tawaf umrah. Dia macam ini tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kita membicarakan tentang rukun haji, rukun umrah, kita telah mengatakan bahawa dalam rukun haji ada 6 perkara. Pertama ialah niat, aku niat haji. Kemudian wukuf, tawaf, sa'i, bergunting. Ini semua termasuk bawah niat yang pertama. Macam tu juga kalau kita yang mengerjakan umrah. Jadi umrah ni pun ada 5 pula dia punya rukun. Niat, tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting. Jadi tawaf pun termasuk juga daripada bawah niat rukun yang pertama. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan kita lihat dalam rukun sembahyang, berapa rukun sembahyang tuan-tuan dan puan-puan? Ada 13 perkara. 13. Daripada niat, takbiratul ihram, berdiri tegak menghadap kiblat, baca Fatihah, rokok, i'tidal, sujud, duduk, sujud, baca tahiyat akhir, baca selawatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita memberi salam yang pertama. Itu semua namanya rukun sembahyang, 13 perkara. Baiklah, setelah kita jatuh niat Allahu Akbar, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah.
Waktu kita rokok, nak niat tak? Aku rokok. Tuan-tuan ada niat tak pergi rokok? Tak ada. Bila kita i'tidal, Sami Allah, ada niat tak aku i'tidal? Tak ada. Bila kita pergi sujud, aku pergi sujud. Ada tak? Tak ada pun. Habis sah tak sembahyang? Sah. Kenapa sah? Ini rukun-rukun ni tak niat. Jawapan semua rukun yang 12 lagi, dia terletak di bawah rukun pertama, niat aku sembahyang. Jadi ulama-ulama kita telah mengambil kias kepada bab sembahyang, bahawa semua rukun-rukun haji dan rukun-rukun umrah, dia tertakluk di bawah niat yang pertama. Jadi kalau orang tu sudah jatuh niat, aku niat umrah, maka bila dia tawaf umrah, dia tak perlu lagi nak niat aku tawaf umrah. Bila dia sa'i umrah, dia tak payah niat aku sa'i umrah. Macam tu juga kalau dia buat haji. Kalau dia buat haji, dia niat aku niat haji. Bila dia pergi wukuf Arafah, dia tak payah niat aku niat wukuf Arafah, tak payah. Bila dia buat tawaf, dia tak niat aku tawaf haji. Bila dia sa'i haji, tak payah niat aku sa'i haji. Habis ustaz macam mana? Tapi afdal kalau dia niatkan. Supaya apa? Elakkan dari khilaf ulama. Sebab ada ulama kata wajib. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita telah bentangkan dia punya sandarannya memandai dengan niat yang pertama itu. Jadi dengan itu waktu kita tawaf haji, kalau kita boleh niat aku tawaf haji kerana Allah. Bagus. Tapi ustaz saya terlupa niat. Habis kau datang ke dalam Masjidil Haram untuk buat apa? Saya nak tawaf haji lah. Dan dah kira niat itu dah sah lah. Melainkan kalau dia datang ke dalam Masjidil Haram, dia nak cari jemaah. Dia pegawai lah. Ustaz kata, awak pegawai pergi cari jemaah kita ada hilang ni. Pergi tengok dalam Masjidil Haram. Dia pun sampai Masjidil Haram, dia niat nak cari jemaah. Kemudian dia pusing Kaabah tu, dia tengok. Aku dah 7 pusingan lah. Aku dah kira tawaf haji. Aku belum tawaf haji. Tak boleh pakai. Pasal niat awak permulaan tu datang nak cari jemaah, bukan nak pergi tawaf. Itu dia tuan-tuan. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan perempuan. Kalau memang kita nak pergi tawaf, kemudian sampai depan Kaabah orang dah penuh sesak. Alamak, terlupalah tadi aku tak niat. Habis yang kau keluar pada hotel, kau pergi masjid buat apa? Aku nak tawaf haji lah ni. Itu dah kira boleh pakai. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita tak wajib niat tawaf untuk tawaf haji dan tawaf umrah. Tak wajib niat. Tapi afdal lah kalau dia boleh niat tu afdal. Tapi kalau sekiranya tawaf yang bukan haji dan bukan umrah, wajib niat. Pasal dia tak ada kena-mengena dengan rukun-rukun lagi, tak ada. Dia sendirian berhad. Dia nak tawaf sunat. Dia pusing Kaabah, mana tahu dia tawaf ke tak tawaf, mungkin dia pusing-pusing saja. Jadi dengan sebab tu dia wajib niat tawaf dia. Jadi bila kita nak niat tawaf, apa cara kita nak niat tawaf ni? Cara-cara niat tawaf. Tempat niat tawaf adalah dalam hati. Tidak wajib melafazkan niat, hanya sunat sahaja. Maka cukuplah kalau yang diniatkan itu sekadar tawaf saja, seperti aku tawaf. Kalau tawaf tu ada bersangkut paut dengan tawaf tertentu, maka hendaklah disebutkan seperti aku tawaf ifadah. Ifadah tu tawaf haji lah. Atau aku tawaf umrah. Begitu. Jadi tawaf tu mudah saja tuan-tuan ya. Apa yang kita nak tawaf, itu kita niat. Ustaz saya nak tawaf sunat, niat aku tawaf sunat. Ustaz saya nak tawaf nazar, niat aku tawaf nazar. Jadi itulah saja. Tak adalah nak kita susah-susah. Cuma memang ada kitab-kitab yang menyebutkan bacaan dia, nawaitu tawafal haj atau nawaitu tawafas sunnah. Sab'a asyrat itu adalah sunat. Yalah, kalau kita nak tekankan tu pun boleh. Cuma takut nanti orang terasa berat pula. Yang paling wajib ialah dia niat dalam hati. Aku tawaf sunat, aku tawaf nazar. Macam itulah dia. Baik, itulah dia wajib yang pertama dalam mengerjakan tawaf, niat. Wajib yang kedua ialah bermula dan berakhir di Hajar Aswad. Hendaklah tawaf tu bermula dari Hajar Aswad. Untuk kemudahan, satu garisan hitam telah pun dibuat. Ini garisan hitam ni pada zaman dulu-dulu ya. Tapi pada tahun 2005 garisan hitam ni sudah dibuang. Jadi bila sudah dibuang garisan hitam ni,
dah tak nampak lagi mana dia permulaan Hajar Aswad ni. Oh, kalau dulu ada garisan hitam. Kenapa Ustaz garisan hitam ni? Pasal ni depan Hajar Aswad, jadi orang tahulah ini permulaan tawaf. Tapi oleh kerana banyak orang stop tempat garisan hitam. Sampai garisan hitam, semua cari mana line hitam. Sampai line hitam dia stop. Jadi bila dia stop, belakang jam. Tak ada roti nak sapu. Alamak, sudahlah kita ni penuh sesak lah. Selalu kat situ juga yang tersempit-sempit kita. Jadi apa ni kita kata, kerajaan Saudi kata ini mesti buang ni warna hitam ni. Jadi supaya jangan orang stop. Habis kalau orang tak tahu mana garisan Hajar Aswad, orang nak mula tahu macam mana? Jadi kita dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala tuan-tuan, walaupun tidak ada garisan hitam, kita ada dia punya garis panduan. Apa dia? Garis panduan kita bahawa kita bermula dan berakhir di Hajar Aswad. Itu wajib kita yang kedua. Habis kalau wajib kita kedua bermula berakhir Hajar Aswad, mana Hajar Aswad? Hajar Aswad kat tepi pada pintu Kaabah lah, kat corner sini. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan kita lihat ni kat corner ni, habis ustaz kita nak mula kita tawaf macam mana, nak jatuh niat. Mula tawaf tu bila masa bau kiri kita sudah bertentangan dengan Hajar Aswad, kita berjalan ke depan. Bau kiri kita sudah mula bertentangan Hajar Aswad, sudah boleh jatuh niat. Kat sini bau kiri kita sudah mula sudah bertentangan dengan Hajar Aswad. Sampai di sini bau kiri kita masih bertentangan Hajar Aswad. Kalau kita sudah maju ke depan lagi, sudah tak menghadap Hajar Aswad, bau kiri kita menghadap tembok Kaabah. Habis, kat mana nak jatuh niat? Di mana-mana daripada kita kawasan ini, radius dia lebih kurang 90 degree. Dalam 90 degree ini, di mana-mana kita boleh jatuh niat. Tapi syarat, kalau kita jatuh niat di sini, kita wajib tawaf 7 pusingan pun habis pun sampai di sini. Kalau kita jatuh niat di sini, kita wajib bila kita habis kita punya tawaf yang ke-7 sampai kat sini juga ke mana kita mula. Kalau kita mulakan tawaf di sini, wajib kita habiskan tawaf kita pusing yang ke-7 pun sampai di situ juga mana kita mulakan tawaf. Itu syarat dia. Kenapa? Kalau kita jatuhkan niat di sini, bermula tawaf kita kat sini, kita habiskan tawaf sampai sini, oh aku dah habis tawaf dah. Jadi langkah-langkah ni yang masih belum komplit, maka tawaf dia tak sah. Tak sah tu maknanya kalau dia tak tambah balik, maka dia punya haji, kalau tawaf tu tawaf haji, haji dia tak sah. Kalau tawaf tu tawaf umrah dia tak sah. Jadi macam tu tuan-tuan. Jadi kita wajib bermula dan berakhir di Hajarul Aswad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tapi sekarang pun kita nak tahu Hajar Aswad pun mudah. Kenapa? Sebab di tembok yang ada berhadapan dengan Hajar Aswad ni, dia ada lampu hijau. Ada lampu hijau. Lampu hijau tu terang sekali. Siang malam pun boleh nampak. Ya, jadi kalau kita nampak, itu lampu hijau, itu di depan Hajar Aswad. Jadi kita bila berhadapan dengan lampu hijau, kita pun memang berhadapan dengan Hajar Aswad, kita sudah boleh jatuhkan niat. Itulah dia. Itu wajib yang kedua, bermula dan berakhir daripada Hajarul Aswad. Dan wajib yang ketiga ialah cukup 7 pusingan. 7 pusingan yang sempurna. Jadi kalau kita sembahyang subuh 2 rakaat, sembahyang zuhur 4 rakaat, kurang 1 rakaat tak sah. Dan macam itulah juga kalau kita tawaf 7 pusingan. Kenapa Ustaz 7 pusingan? Ini 7 ni pun satu nombor yang agak ada rahsia yang luar biasa. 7 petala langit, 7 petala bumi. Bila kita melontar jamrah pun 7 anak batu. Apabila kita dalam seminggu pun 7 hari. Neraka pun 7 pintu. Syurga Nabi kita tambah satu lagi, 8 pintu. Kenapa pula syurga lebih pula Ustaz? Kerana syurga tu Allah punya rahmat. Jadi nak tunjukkan rahmat Allah, maka dilebihkan dia syurga tu 1 pintu. Jadi semua tu ada 7. Dan kalau sekiranya kita tawaf pun 7, sa'i pun 7 pusingan. Kenapa 7 Ustaz ni? Sebab di situ ada dia punya rahsia yang bukan masanya untuk kita bicara sekarang. Tapi kalau sekiranya kita dalam tawaf, kita was-was, aku ni 6 ke 7 ni, 6 ke 7 ni. Jadi kalau tuan-tuan tawaf tu was-was, maka dengan sebab itulah kita suruh tuan-tuan dan puan-puan, kita kira kita punya tawaf kita. Kira, macam mana nak kira Ustaz?
Kalau kita nak kira pakai jari pun boleh, kalau sekira kita kira pakai ingat-ingat pun boleh. Tapi kalau kita pakai kira ingat-ingat, kadang-kadang kita lupa. Tadi kita ingat macam 6, tadi dah 6 ke 5 ke. Nanti setan dia main-mainkan kat otak kepala kita. Jadi untuk elakkan daripada kita was-was dalam kita punya kiraan tu, maka di sini alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan ya, kita membekalkan setiap para jemaah tu dengan satu tasbih tawaf. Tasbih tawaf ni tuan-tuan dan puan-puan ya, kita akan hadiahkan kepada jemaah. Setiap satu orang satu. Jadi apabila dia tawaf, dia habis satu pusingan, dia tarik satu biji. Habis kedua, tarik lagi satu biji. Jadi bila dah habis, dia tarik 7, dah habislah 7 pusingan lah tu. Jadi itu kita hadiahkan pada jemaah. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau dah bagi tasbih pun dia tarik pun dia was-was juga. Aku dah tarik ke belum ni? Alamak, engkau ni was-was sangatlah engkau ni. Tapi itu kadang-kadang ada orang macam tu juga tuan-tuan ya. Apa nak buat, bukan semua orang sama. Kalau dah macam tu, kita tambahkan ke atau cukupkan saja? Jadi kalau kita 6 ke 7, jadi yang betul, yang sah 6 ke yang 7-nya? Yang sah, yang betul 6 ke 7? 7. 6. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita semayang, jadi dalam kita semayang ni, rakaat kita ni, kita dah was-was. Ini 3 ke 4 ni, 3 ke 4 ni. Kita nak kira 3 ke nak kira 4? Jadi Nabi SAW bersabda, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang kamu was-was, ambil yang kamu yakin. Yang yakin dia apa? Aku ni dah 6, dah confirm dah 6. Yang was-was ni dah 7 ke belum? Dah 7 ke? Yang 7 tu yang was-was tu. Macam kita semayang lah. Dah confirm dah 3 dah. Tapi dah nampak ke belum? 4 ke belum ni? 4 ke belum? 4 tu yang was-was. Buang yang was-was, ambil yang yakin. Jadi kalau kita was-was 6 ke 7, 6 ke 7, ambil yang yakin. 6 tu dah confirm dah. Tapi 7 ni dah sampai ke belum? 7 dah sampai ke belum? Ini yang was-was, buangkan dia. Tambahkan satu lagi. Kalau kita dah tambah, kalau Ustaz, kita sebenarnya dah 7 tapi kita tambah dah terlebih pula. Tak apa. Terlebih tak apa. Sebab apa? Sudah kita punya ibadat tu sempurna. Tetapi kalau sekiranya kita tak tambah, kita kata aku 7 lah. 7 lah. Kemudian tapi hakikat sebenarnya kita cuma 6. Tak sah tawaf kita. Balik Singapura, kita punya haji pun tak sah. Pasal tawaf haji dia kurang satu pusingan. Nampak tuan-tuan? Don't take the risk. Ini ibadat tuan-tuan ya. Sebab tu Nabi mengajar kita, ambil yang yakin, buang yang was-was. Tapi kalau kita dah cukup 7 pusingan, dia dah cukup 7 pusingan, tapi dia kata tak apalah, aku nak tambah satu lagi. Jadi mana tahu ada pusingan yang mana ada rosak ke apa ke, jadi ini tampal lah. Boleh ke tak boleh? Sekarang kita semayang, kita dah 4 rakaat dah cukup dah. Kemudian kita kata tak apalah, aku tambah satu rakaat lagi, jadi 5. Siapa tahu ada rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat yang aku rosak ke aku tak tahu. Jadi ni nombor 5-nya, tampalkan yang mana rosak. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Tak boleh. Dah habis dah. Jadi macam itulah juga bila kita tawaf. Bila dah habis cukup, memang dah confirm, kita pun yakin memang tahu dah 7 dah. Tapi nak tambah lah, siapa tahu ada rosak. Tak boleh tambah. Dah habis-habis lah. Ustaz mana saya tahu? Kalau tak tahu tak adalah. Bila kita tahu memang ada rosak, tadi aku ada terbuka aurat, memang ada rosak, tadi bau kiri aku tak menghadap Kaabah. Jadi kita tahu confirm kita rosak, tak apalah kita tambah. Tapi kalau kita tak tahu, mana kita dah belajar, kita dah jaga semua syarat-syarat, dah tak ada apa langgar, cuma tak apa aku tambah lagi. Tak boleh, ini bukan boleh ikut-ikut makan, nak tambah suka-suka tak boleh. Kalau dah cukup 7, that's it, dah habis dah 7. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, syarat tawaf ada 6, wajib tawaf ada 3. Wajib tawaf 3 itu pertama niat, keduanya ialah dia bermula dan berakhir di Hajar Aswad, dan yang ketiga ialah cukup 7 pusingan. Jadi setelah kita dah kenal yang mana wajib, yang mana syarat, maka apakah dia sunat tawaf? Sunat ni bila kita kata sunat, bila dibuat dapat pahala, bila ditinggalkan tak berdosa.
Tapi bagus kalau diusahakan untuk kita dapat ekstra lah. Macam tuan-tuan kalau makan ni nasi dah cukup lah. Tapi ustaz takkan makan nasi aja. Mana ayam, mana daging. Wah, kau ni nak sangat macam-macam ayam, daging, lauk semua. Bab sembayang, alah sunat aja, tak apa. Bab tawaf, tak apalah sunat aja. Ni kali kalau makan nasi aja. Jangan makan daging, tengok aja. Tengok cium bau saja. Oi ustaz, zalim ustaz. Oh pandai Maaf tuan-tuan Ini kita cakap lah. Sebab tu bila saya cakap bab sunat ni, jangan ambil ringan. Buatlah juga kalau boleh. Kalau tak boleh itu apa nak buat. Sunat yang pertama al-ittiba'. Ittiba' tu apa? Iaitu membuka bau kanan. Jadi kita buka bau kanan ini bagi orang lelaki lah. Diletakkan bawah ketiak yang kanan, kemudian diletak atas bau dia yang kiri. Cuba kita minta satu pegawai tunjukkan satu demonstrasi. Silakan. Jadi kalau sekiranya orang yang lelaki lah dia nak pakai kain ihram, jadi ittiba' dia tu dia tak, yang sebelah kiri dia tu panjang sikit pada kanan. Kiri tu pendek sikit pada kanan. Kiri tu selit, kanan tu dia letak atas bau. Itu letak atas bau tu, itu biasa punya lah Haji Rohani. Itu yang biasa. Sekarang ittiba'. Okey, buat bau kanan. Bau kanan tu dibukakan dulu. Jadi sekali lagi kita nak tunjukkan kat mana dia punya. Kalau biasa kita tutupkan dua-dua bau. Itu yang biasa. Tapi sekarang kita nak ittiba', kita buka bau kanan, letak bau ketiak saja. Senang saja. Letak bau ketiak, kemudian baru kita letakkan di atas, selimpangkan bau kiri kita. Terima kasih. Ya, sebab apa kita perlu tunjukkan ni semua? Kadang-kadang dekat Mekah nanti tuan-tuan mau tengok orang yang pakai ittiba' ni susah sangat dia nak pakai. Sampai kan dia terpaksa pakai pin lah, sampai terbuka-buka badan dia. Jadi sebabnya nak tahu cara dia. Dah tahu cara, semua senang lah tu. Itulah dia tuan-tuan. Tetapi bilakah yang disunatkan kita berittiba'? Sunat ittiba' ni pada tawaf yang disusuli dengan sa'i. Seperti tawaf umrah, tawaf qudum, bagi mereka yang hendak melakukan sa'i haji selepas daripada tawafnya, atau lepas tawaf haji jika diakhirkan sa'i haji. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mengatakan bahawa kita sunat membuka bau kanan waktu kita tawaf untuk orang lelaki lah ni maka sunat ini ialah kalau sekiranya kita yang mengerjakan tawaf yang ada sa'i selepasnya. Ustaz, tawaf yang ada sa'i, kalau tawaf ada sa'i, tawaf apa? Tawaf umrah. Tawaf umrah dia ada sa'i. Kalau sekiranya tawaf yang kita katakan tawaf haji dia ada caranya. Kalau lepas tawaf haji kita sa'i, jadi lepas tawaf haji kita sa'i. Bolehlah waktu tawaf haji ni kita buka bau kanan kita. Waktu kita tawaf haji ni kita buka bau kanan kita. Tapi katakanlah bahawa kita datang Mekah, kita buat tawaf qudum. Sebelum pergi Arafah buat tawaf qudum. Lepas tawaf qudum kita pun buat sa'i haji. Ustaz, ini sa'i haji nombor 4 macam mana boleh berlompat sebelum nombor 2? Harus hukumnya. Kenapa harus? Sebab tu bila kita katakan tertib ni pada kebanyakan rukun. Jadi sa'i haji ni dia boleh lompat pergi sebelum wukuf Arafah. Jadi bila kita dah jatuh niat sampai ke Mekah kita tawaf qudum, lepas tawaf qudum kita sa'i haji. Jadi bila tawaf qudum tu kita buka bau kanan kita. Jadi itu sunatnya membuka bau kanan atau dinamakan al-ittiba' hanya pada tawaf yang ada sa'i selepasnya. Jadi kalau orang-orang yang buat tawaf sunat, dia duduk Mekah lama nak tunggu pergi Arafah tu lagi 7 hari. Jadi dia dalam ihram. Jadi tiap-tiap hari dia buat tawaf sunat. Nak buka bau kanan? Tak payah. Jadi buka bau kanan ni bila saat dia nak mulakan tawaf yang ada sa'i selepasnya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita lihat daripada Changi Airport dia dah buka bau kanan dia. Kenapa dia buka bau kanan? Pasal dia tengok orang tu buka bau kanan. Orang ni buka bau kanan. Daripada Bir Ali di Mekah, di Madinah tu, tempat jatuh niat, dia dah buka bau kanan. Padahal ini sunatnya hanya
tawaf yang ada sa'i selepasnya. Tapi kalau sekiranya dia buka bau kanan, pada awal lagi dia buka bau kanan, apa hukumnya? Makruh. Makruh. Dan begitu juga kalau sekiranya lepas dia tawaf, dia tutup balik bau kanan. Nak semayang sunat tawaf ni, tutup balik bau kanan. Tapi dia biarkan terbuka, maka hukumnya makruh solat sunat tawaf dalam keadaan bertibak. Makruh. Macam orang semayang. Dia semayang. Alah ustaz, kita ni semayang ni wajibnya tutup aurat antara pusat dengan lutut. Jadi sekarang dia pun malas, dia pun hanya dia pakai apa? Dia pakai singlet kontot dia saja. Singlet kontot. Bila takbir Allah Akbar, mimpi tergantung. Apa hukumnya? Makruh. Makruh. Haji Ayub betul ke sekarang? Jadi makruh. Jadi kalau sekiranya macam tu, kita bila dah habis tawaf, kita nak semayang sunat, tutup balik kita yang bau kanan. Macam tu. Jadi bau kanan ni hanya dibuka waktu tawaf. Kenapa ustaz ni makruh kita kalau buka bau kanan kita walaupun kita tidak tawaf? Jawapannya kerana terbuka kita punya badan terhadap kepada kaum wanita. Sebab bila kita dalam masa ihram ni, kita bercampur ramai. Naik kapal terbang, naik bas ya. Jadi dia berhadapan kaum wanita. Jadi hukum makruh. Kalau sekiranya kita punya badan pula walamak orang perempuan tengok air liur meleleh. Hoi, power orang lelaki ni. Haram pula dia buka bau dia. Haram, tak boleh. Tapi kalau dia badan pun orang tengok, alah, keru keding aja tak ada benda. Kita apa lah. Jadi itu hukum makruh. Itu tuan-tuan. Dan sunatnya pula, sunat lagi yang keduanya ialah sunatnya, iaitu dalam tawaf berlari-lari anak yang dinamakan ramal. Ramal tu maknanya berlari-lari anak. Ini sunatnya hanya pada 3 pusingan yang pertama. Pusingan nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Pusingan yang pertama. Kalau sekiranya pusingan pertama, kedua, ketiga dia sudah ramal lari-lari anak, dia masuk pusingan keempat, kelima, keenam, ketujuh, dia jalan biasa sahaja. Ya? Jadi lari-lari anak ni pun sunat hanya untuk lelaki. Orang perempuan tak disunatkan. Jadi lari-lari anak ni dia cuma action saja. Dia menggoyangkan tangan dia, memendekkan langkah dia supaya menunjukkan dia punya kecergasan dia. Ini sunat. Ya? Kenapa ustaz sunatnya kita lari-lari anak? 3 pusingan pertama, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Tapi dia ada sejarah tuan-tuan. Sejarahnya daripada kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu mengerjakan umrah pada tahun 7 Hijrah. Tahun 6 Hijrah Nabi pergi ke Mekah dengan 3,000 para sahabat, tapi mereka sampai di Hudaibiyah, orang-orang Mekah kata, Muhammad kau balik ke Madinah. Tahun depan kami kosongkan Mekah untuk engkau buat umrah. Jadi Nabi setuju. Nabi dah balik, kemudian tahun depan, tahun 7 Hijrah, Nabi datang ke Mekah. Tapi orang kafir ni dia tak niat ikhlas. Kenapa? Dia kata nak kosongkan Mekah, tapi dia tak kosongkan habis. Apa dia buat? Dia sembunyi di atas bukit Jabal Abi Qubais. Ini bukit Jabal Abi Qubais. Sekarang ni dah jadi tempat istana raja tuan-tuan. Jadi dia sembunyi atas Jabal Abi Qubais, tengok mengendap apa yang Nabi SAW dengan sahabat-sahabat buat. Dan telah sampai berita kepada mereka bahawa Nabi SAW dengan para sahabat demam panas. Sebab apa? Perjalanan jauh, hari pun panas, dan mereka pun dengar Nabi SAW dengan sahabat sudah demam panas. Jadi apa niat mereka? Kalau mereka betul demam panas, mana orang telah lemah tak kuat, kita habiskan dorang. Niat tak baik. Nabi SAW Allah Ta'ala beritahu, ini orang kafir sudah nak niat attack korang kalau sekira korang dalam keadaan lemah. Jadi tunjukkan kekuatan. Jadi Nabi SAW perintahkan kepada sahabat-sahabat, mari kita tawaf, kita pusing 3 pusingan, kita lari. Jadi sahabat lari tuan-tuan. Jadi orang kafir Quraisy ni ke atas bukit dia tengok, kata dorang ni demam, tapi lagi kuat lagi terror. Tak jadi nampak? Jadi niat dia tu nak attack orang Islam, dah tak jadi. Jadi sunatnya Nabi Nabi melakukan 3 pusingan. Yang pertama Nabi berlari anak,
4 pusingan kemudian Nabi jalan biasa. Itu adalah menjadi amal. Kenapa Ustaz Nabi tak habiskan 7 pusingan lari-lari anak? Nabi kesian. Kalau 7 pusingan, sahabat-sahabat ni memang demam, betul demam. Memang sakit. Tapi pasal ini berita dah sampai Allah Ta'ala dah bagi tahu, jadi nak tunjukkan power. Jadi itu daripada lari anak. Tapi Nabi pun kesian. Tak apalah, 3 ni sebagai cukuplah untuk orang kafir tahu yang kita ni tengah masih kuat lagi. Yang keempat pun jalan biasa. Jadi tetapi itu Ustaz, zaman orang kafir tahun 7 Hijrah. Sekarang Mekah dah tak ada orang kafir lagi. Apakah kita masih lagi sunat lagi lari-lari anak? Jawapan kita masih lagi sunat. Kenapa sunat? Jawapannya kerana Nabi SAW waktu mengerjakan haji tahun 10 Hijrah, masa itu Mekah semua dah orang Islam. Tapi Nabi masih kekal berlari anak 3 pusingan pertama. Dan begitulah khalifah-khalifah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Semuanya bila mereka tawaf umrah atau tawaf haji, mereka berlari-lari anak 3 pusingan pertama. Jadi sunatlah tuan-tuan dan puan-puan ya, untuk orang lelaki berlari-lari anak kalau sekira dia mampu. Kalau sekiranya dia tak mampu, misal kata dia sakit, dia ada asma. Ustaz, saya tak boleh. Tak boleh, tak payah paksalah. Ini benda sunat. Kalau awak paksa jadi mudarat, jadi haram pula. Macam puasa sunat, dia tak boleh puasa sunat. Dia memang ada gastrik. Dia puasa sunat juga, habis masuk hospital. Habis siapa salah? Diri dia salah. Sebab ini benda sunat. Itulah dia tuan-tuan. Tapi jangan ambil ringan lah. Kalau orang sehat, segar, dia lari-lari anak. Tapi kalau sekiranya dia terlupa, alamak, saya terlupalah round yang pertama tadi saya tak lari-lari anak. Jawapannya, apakah dia nak qadakkan pada round yang berikutnya? Misal kata round 1 dia lupa, round 2 baru teringat, round 3, round 2 dia lari anak, round 3 lari anak, round 4 dia nak qadakkan yang round 1. Tak payah. Kenapa tak payah? Sebab tempat dia ialah round pertama, kedua, ketiga. Round keempat tempat dia ialah berjalan biasa. Bukan berlari anak. Macam sekarang kita semayang juga. Jadi tuan-tuan perempuan, kita semayang subuh. Bila kita semayang subuh, kita masuk rakaat kedua. Rakaat kedua imam baca doa kunut. Lepas tu kita sambung lagi kita punya rakaat, pasal kita dapat 1 rakaat. Sambung lagi 1 rakaat. Nak baca doa kunut lagi ke tak? Tadi imam dah baca. Tak payah. Tak ada. Itu imam punya kunut. Engkau punya kunut rakaat kedua. Ini sekarang rakaat kedua kau baca kunut. Nampak tuan-tuan? Jangan kita, tadi aku dah doa kunut dah dengan imam. Tak, itu rakaat kedua imam. Engkau baru rakaat pertama. Kau cuma ikut saja. Tapi sekarang kau punya rakaat kedua sunat baca kunut. Baca kunut. Macam tu juga kita semayang tahiyat. Kita dapat semayang, kita masuk tahiyat yang ketiga atau kedua. Masuk rakaat kedua, kita dah dapat tahiyat awal dah. Imam tahiyat akhir, imam maaf tuan-tuan, maaf ni keliru sikit. Jadi kita bila masuk rakaat ketiga, imam rakaat keempat, imam tahiyat akhir. Kita dah tahiyat. Jadi apabila kita masuk ataupun kita kata kita masuk rakaat keempat. Rakaat keempat, imam dah tahiyat akhir. Kita ikut tahiyat imam. Imam beri salam, kita masuk rakaat kedua. Rakaat kedua sunat duduk tahiyat awal. Aku tadi dah tahiyat dah dengan imam. Dah kira cover lah. Tak ada. Itu imam punya tahiyat. Yang kau punya tahiyat, kau kena buat bila masa tempatnya tu ada tahiyat. Dia bukan boleh kita kata dah cukup imam buat. Tidak. Macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Dalam masalah kita dalam semayang, bila kita baca doa iftitah. Doa iftitah dibaca pada awal rakaat pertama sebelum baca Fatihah. Bila kita dah ikut imam Allah Akbar, kita terus rukuk. Bila masuk rakaat kedua, aku tadi belum baca doa iftitah, aku nak baca doa iftitah. Tak ada. Ustaz saya belum baca. Tak apa. Sebab doa iftitah ni tempatnya di mana? Rakaat pertama, bukan rakaat kedua. Dia tak ada qada, tak ada. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau orang tu terlupa, dia nak melakukan ramal pada pusingan pertama, dia tak perlu qada pada pusingan keempatnya, tak payah. Macam itulah hukumnya. Dan demikianlah kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, tapi kalau dia membuka bau kanan tu,
Sunat daripada awal sampai akhir 7 pusingan. Jadi kalau misal kata pusingan pertama dia terlupa buka bau kanan, itibak. Habis nak buat apa? Buka ah. Buka. Habis nak qada, tak payah qada, memang dia kena buka sampai habis pun. Itu dia tuan-tuan ya. Jadi itulah dia, kalau sekiranya dia terlupa buka bau kanan, disunatkan buka bau kanan tu bila dia teringat sampailah akhirnya. Tapi cuma masalahnya kalau sekiranya keadaan penuh sesak. Kalau penuh sesak ni tuan-tuan dan puan-puan ya, kita nak ramal, nak pusing Kaabah ni dengan berlari-lari anak penuh sesak. Macam mana ustaz kita ni lari-lari anak penuh sesak? Kita jogging on the spot, pelan-pelan sikit. Tapi kalau sekiranya kita nak jogging on the spot ni, orang ramai, alamak ustaz, stamina pun habis lah. Tak apalah. Sekadar boleh buatlah. Sekadar pada penat tu, jalan biasalah pula. Macam tu. Di antara sunat tawaf tu ialah kita tawaf tu dekat dengan Kaabah. Dekat Kaabah. Kalau kita tawaf dekat Kaabah, kita tak boleh lari-lari anak. Orang penuh sesak. Kita pergi jauh sikit baru boleh lari-lari anak. Maka kita tawaf tu jauh sikit pada Kaabah supaya kita boleh berlari-lari anak. Itu sunatnya berlari anak ni sangat-sangat dituntut kerana menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cuma itulah bagi orang yang mampu ya. Tapi sini ustaz, kenapa kita disuruh lari-lari anak? Apa dia punya hikmah dia? Hikmah dia tuan-tuan dan puan-puan ialah sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fafirru ilallah, maka larilah kamu kepada Allah. Kita disuruh lari kepada Allah. Lari kepada Allah macam mana ni? Jadi itulah dia, satu orang syekh nama Syekh Shibli rahmatullah alaih, dia datang ziarah murid dia. Dia pun, murid ni baru balik haji. Dia pun tanya pada muridnya, adakah kamu melakukan ramal pada masa tawaf keliling Kaabah? Jadi ramal ni orang kata lari-lari anak lah. Ada kata murid ni. Maka Syekh ni tanya, adakah pada masa itu kamu lari daripada dunia ini dalam keadaan yang mana kamu rasa sekali keluar daripada dunia ini? Alamak, lari keluar pada dunia. Macam mana ni kita nak lari keluar pada dunia? Kita dah duduk dalam dunia. Ini maksudnya apa? Dunia yang melalaikan. Tinggalkan dunia melalaikan. Apa dunia melalaikan? Maksiat. Apa dunia melalaikan? Berbual yang tak ada faedah. Apa dunia melalaikan? Tengok TV yang tak ada bawa kebaikan. Apa lagi dunia melalaikan? Sibuk dengan internet, dengan FB, dengan WhatsApp yang tak ada faedah. Yang ada faedah tak apa lah. Yang tak ada faedah. Ini semua melalaikan. Jadi bila kita dah lalai, nak baca Quran tak ada masa. Nak baca internet ada masa. Nak baca FB ada masa. Nak baca Quran tak ada masa. Nak sembahyang sunat tak ada masa. Tapi kalau sekiranya kita duduk di depan TV ada masa. Nak kita nak datang belajar agama tak ada masa. Tapi tengok program sandiwara, drama semua ada masa. Ini semua dunia melalaikan. Tinggalkan. Dan larilah kamu menuju pada Allah. Lari menuju pada Allah apa? Beramallah, buatlah ibadat yang mendekatkan diri kamu pada Allah. Macam tu sekali kita ramal ni bukan hanya kita badan saja bergerak, tapi hati kita ni seolah kita tinggalkan semua dunia yang melalaikan, yang maksiat ni. Semua dah nak balik pada Allah, nak mati dah, nak jumpa Allah. Apa persediaan aku? Ni dah kita bawa diri kita dekat pada Allah. Alamak, bila kena tanya macam ini, guru yang tanya pada murid dia, ada tak buat macam tu? Kata muridnya, tak adalah tuan guru, tak buat macam tu. Kata gurunya, kalau macam tu kau tak berlari anak pun, tak ramal pun. Ustaz saya lari tau, penat saya berpeluh-peluh. Itu body kau aja yang lari, tapi rohani kau tak lari pun. Nampak tuan-tuan? Sebab ibadat haji ni, dia zahir dengan batin, jasmani dengan rohani. Dua-dua dia kena intact sama. Sebab kalau orang yang dah mati, dia tak wajib haji. Yang wajib haji orang hidup. Orang hidup siapa? Yang ada jasmani dan ada rohani. Jadi itu kena ada dua-dua sekali. Kena ingatlah tu tuan-tuan ni. Jadi bila kita berlari-lari anak tu, ingat, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku tinggalkan sekalian dunia-dunia yang ada dengan mengganggu aku daripada taat padamu ya Allah. Jadi kita letakkan niat, minta supaya Allah Ta'ala bantu kita. Kita nak berubah, kita nak jadi orang baik, kita nak jadi orang taat, kita tak mau jadi orang maksiat, kita tak mau jadi orang yang lalai. Wala takunu minal ghafilin. Jangan kamu jadi orang yang lalai. Itu Allah Ta'ala perintah. Jangan kamu jadi orang yang lalai. Lalai saja. Sibuk waktu semayang pun lambat. Berbual kamu bertonye-tonye lambat. Bersibuk dengan telefon, sibuk dengan WhatsApp, sibuk dengan FB dia. Tapi bila semayang, kelar kamu, Allah Akbar, sampai Allah.
Dengan orang boleh lama 3 jam pun boleh. Duduk depan TV 1-2 jam pun tak apa. Tapi bila sembahyang Allah Akbar, Allah. Kenapa ni? Tidakkah ini kelalaian? Ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak ubah. Aku nak pergi Mekah ni, aku nak berubah lah ya Allah. Aku tak nak lagi buat benda-benda tak baik macam ni. Bukan dosa ustaz. Dia bukan masalah dosa tuan-tuan. Umur kita makin lama dia nak balik. Makin pendek dah umur kita. Bila dia nak sampai dia goal dia, kita tak tahu. Tiba-tiba takut-takut kita keluar saja rumah, goal. Apa tu goal ustaz? Meninggal lah tu. Nampak tuan-tuan? Maaf tuan-tuan. Ya. Banyak orang dia ingat, nanti besok aku nak buat ni. Nanti minggu depan aku nak buat ni. Nanti tahun depan aku buat ni. Tiba-tiba dia keluar rumah, setapak saya pop, jatuh meninggal. Itu tuan-tuan ya. Yang ketiga, menghadap Hajar Aswad. Disunatkan menghadap Hajar Aswad pada permulaan tawaf pusingan pertama. Sambil mengangkat kedua belah tangan. Oh, sunat menghadap Hajar Aswad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, ini pusingan pertama saja. Bukan setiap pusingan ya. Pusingan pertama, sunat menghadap Hajar Aswad. Jadi kalau sekira kita dapat pula, kita kalau dapat menghadap Hajar Aswad, jangan kita pusing kaki kita. Macam mana kita tengok dalam gambar ni. Jadi kalau gambar ni, kaki dia tu tetap menghadap Hajar Aswad. Bila dia dah menghadap, dah jatuh niat, kemudian dia pusingkan bahu kiri dia menghadap Hajar Aswad, barulah dia berjalan. Jalan menghadap ke kanan Kaabah. Itu syarat dia ya. Ini sunat yang ketiga. Sunat yang keempat ialah istilam Hajar Aswad. Apa tu istilam Hajar Aswad? Ini Hajar Aswad tuan-tuan. Hajar Aswad ni bukan semua yang kita nampak hitam, the black stone. Ini semua ni. Bukan semua ni tuan-tuan ya. Dia pecah 7. Pecah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 batu besar, ni 1 batu kecil. Jadi 7 dia pecah. Pasal apa dia pecah ustaz? Pasal dia berpindah-pindah, jadi akhir dia crack, dia pecah. Jadi batu Hajar Aswad ni, bila kita tengok kat tempat ni, sebenarnya kalau kita tengok dekat-dekat, kita nampak dia lekatkan, dia lekatkan kat tengah-tengah ni. Dia batu Hajar Aswad. Jadi asal batu Hajar Aswad ni dia diturunkan daripada syurga, putih, lebih putih daripada susu. Nabi SAW sebut, tapi dihitamkan kerana dosa-dosa manusia. Jadi bila kita kucup, jadi dia serap dalam Hajar Aswad. Jadi dosa-dosa kita ni pun macam tu juga. Bila kita buat dosa, dia serap masuk dalam hati kita. Sebab tu hati kita lama-lama jadi hitam, jadi gelap. Sebab tu kita disuruh polish hati kita. Macam mana nak polish? Dengan zikrullah. Jadi macam itulah dia Hajar Aswad ni tuan-tuan. Asalnya dia turun putih, tapi lama-lama dia jadi hitam. Jadi nama dia ditukar kepada Hajar Aswad, batu hitam. Orang Kelantan kata batu hitam. Hitam lah tu. Pasal dia raja hitam. Hitam dosa manusia banyak. Jadi itulah dia tuan-tuan. Jadi sunat kita istilam. Jadi cara istilam tu macam mana ustaz? Istilam tu berhasil dengan salah satu cara. Yang paling afdal, meletakkan kedua tapak tangan di atas Hajar Aswad, kemudian meletakkan mulutnya di antara kedua tapak tangannya dan mengucupnya tanpa suara 3 kali. Dan meletakkan pipi di atasnya. Jadi bila kita kucup Hajar Aswad ni, kita letakkan 2 tangan kanan dan kiri. Kemudian kita kucup dia. Kita kucup dia, bibir kita kena pada Hajar Aswad tapi tak bunyi. Dia bibir je. Jangan itu bunyi. Tu kacau bini kau boleh lah. Ini kau Hajar Aswad jangan buat macam tu. Ustaz macam mana cium? Macam tu letak bibir. Tapi tak bunyi. Itu dia tuan-tuan. Lepas tu letakkan pipi kita kalau boleh letaklah kalau ada masa. Ini pun kadang-kala tak sempat tuan-tuan. Kita baru ke sentuh Hajar Aswad, polis kat atas tu tarik. Woi, roh. Pasal apa? Orang lain lagi nak, bukan kau seorang nak jual Hajar Aswad. Bukan kau yang bapak beli Hajar Aswad ni. Maaf tuan-tuan ni kita cakap ni. Jadi kita kan nak lama. Alamak ustaz saya nak lama tak boleh. Memang dia tak boleh. Jadi dapat cium saja, pum, dia pun tarik. Macam itulah. Tapi itulah sunatnya. Ya, sebab apa? Nabi SAW pun cium Hajar Aswad. Jadi apabila Nabi SAW cium Hajar Aswad, Nabi doa lama kat situ. Istiqbala Rasulullah SAW Hajar Aswad. Nabi SAW menghadap Hajar Aswad dan mengusap, kemudian meletakkan 2 bibirnya ke atas sambil menangis panjang. Nabi menangis sampai Nabi kucup Hajar Aswad. Sayyidina Umar tanya, Rasulullah kenapa kau menangis? Kat sinilah ya Umar diambil saksi oleh Allah atas kita di yaumul qiyamah. Sebab Hajar Aswad ni tuan-tuan, mesti besok di hari akhirat akan Allah Ta'ala berikan dia 2 bibir, 1 lidah.
Siapa-siapa yang datang ke kucuk pada dia, maka dia akan saksi, ya Allah, orang ni datang menyahut panggilanmu. Dia akan jadi saksi. Habis ustaz, kalau kita tak dapat kucuk, kalau tak dapat kucuk, ada pengganti kucuk. Apa dia? Cara kedua, jika sekiranya keadaan penuh sesak, menyentuhnya dengan tangan atau sesuatu seperti tongkat, kemudian mencium tangannya. Jadi kita letak tapak tangan kita, kita pun cium tapak tangan kita. Ataupun tak dapat dekat, ambil tongkat kita. Tongkat kita tu panjang sikit, kita letakkan tongkat kita kat ujung dia, kena hajar aswad, kita cium tongkat kita. Itu pun dah kira cium hajar aswad jugalah, dapat pahala istilam. Hajar aswad akan jadi saksi untuk dia. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Ibn Umar, mengusap hajar aswad dengan tangannya, kemudian mencium tangannya sambil berkata, saya tidak pernah meninggalkannya semenjak saya lihat Rasulullah SAW melakukannya. Masya Allah, Nabi pun pernah meletakkan tangan atas hajar aswad. Kalau tak dapat letak tangan ustaz, pasal orang ramai sangat, saya tercampak jauh daripada Kaabah, maka di situ dia memberikan isyarat dengan melambaikan tangan ke kanannya ke atas, ke arah hajar aswad. Dia lambaikan tangan. Jadi bila dia lambaikan tangan tu, tangan dua-dua tangan ke satu tangan ustaz? Kalau satu tangan pakai tangan kanan saja. Bila dia lambaikan tangan dia tu, maka dia niatkan seolah-olah tangan dia tu kena kepada hajar aswad, dan kemudian dia pun kucup tangan dia. Dapat pahala sama macam dia kucup hajar aswad. Jangan dia lambai macam lambai mak Mina pula. Bukan. Ni lambai ni ada makna tu, dia lambai. Kena hajar aswad. Sebab apa? Sebab niat ini memberikan hukum. Macam mana niat beri hukum pula? Sekarang kalau tuan-tuan dan puan-puan, ini air mineral putih, saya minum, halal ke haram? Halal. Tapi kalau saya niatkan ini air arak, aku nak minum arak, ini air ini aku nak minum arak, haram ke halal? Haram. Kenapa pula haram? Ini air putih je, bukan arak. Yelah, tapi kau punya niat itu sudah menjadikan hukum haram. Macam tu. Jadi niat kita ni, kita tak dapat cium hajar aswad jauh, tapi tampak tangan kita, kita lambai bismillah, Allahu akbar. Rasakan hati kita seolah tangan kita sentuh hajar aswad. Walillahilham, kita berkucup, dapat pahala seperti kita mengkucup hajar aswad. Itulah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di Baitullah atas unta, dan setiap kali baginda melalui rukun hajar aswad, baginda mengisyaratkan, melambaikan dengan sesuatu di tangannya dan bertakbir. Jadi sunatlah kita bertakbir. Kalau boleh takbir itu 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Kita kucup dia. Itu sunatnya, ya. Kalau sekira kita dapatlah sampai ke hajar aswad, apakah yang kita nak baca? Baca bismillah, Allahu akbar. Itu yang telah kita sebut tadi. Yang baca bismillah, Allahu akbar, itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya kita lihat hajar aswad ni penuh sesak, ustaz, macam mana pendapat ustaz ni? Ni hajar aswad ni penuh sesak, saya nak rem tak masuk dalam, nak kucuk hajar aswad ni. Jawapannya tengok, kalau sekiranya kita masuk hajar aswad tu tak mencederakan orang, tak mengganggu orang, dan diri kita pun tidak dianiayai, boleh. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kadang-kadang mencuci hajar aswad, sampailah Sayyidina Umar pun berimpit-rimpit. Boleh. Tapi kalau sekiranya kita pergi kecup hajar aswad, kita pun membuat zalim pada orang, kita siku orang, boom, rasa kau, pada kau, kita pijak kaki orang, kita buka kita punya buku, kita kata pencak kita. Ini kau buat dosa tau, menzalimi orang di depan Kaabah, jadi saksi pula. Jangan tuan-tuan. Sekarang ada pula satu cara lagi. Apa dia? Ada orang datang daripada makcik nak cuba hajar aswad tak? Kalau dapat boleh lah. Makcik, saya bawa makcik masuk. Dia pun pegang orang tua tu, dia pun rem masuk. Wow, power dia kuat. Nampak pendek kecil aja, orang Arab besar-besar pun dia tolak habis. Kalau sampai depan hajar aswad, dia tolak kepala makcik tu. Makcik, cium hajar aswad, cium. Lepas tu dia pun tarik keluar. Lepas dah keluar, minta duit dah. Minta upah, makcik, saya penat tau tadi, susah tu. Kalau tak saya bawa makcik pun tak dapat cium. Dia minta 500.
Oh, makcik kata tak bawa duit banyak lah anak. Saya makcik ada 300. 300. Ni tuan-tuan dan puan-puan, nasihat saya, jangan. Kenapa? Ini haram. Pertama, kerana dia menyakiti orang lain. Keduanya, yang ni makcik orang perempuan, yang dia orang lelaki. Jadi dia peluk makcik ni. Kaabah kata, Masya Allah, daripada aku kaabah macam ini. Apa dah jadi tuan-tuan? Tak boleh. Ini jaga tuan-tuan, jangan. Kalau ada orang datang macam tu, tak apalah, terima kasih, tak apalah. Saya tak dapat pun tak apa. Kita dapat melambai pun sudah kira pahala mengkucup Hajar Aswad. Tetapi apa hikmah tuan-tuan kita kucup Hajar Aswad? Jadi seorang syekh ni dia bertanya pada muridnya, adakah kamu letakkan tangan ke atas batu hitam dan menciumnya? Kata muridnya, ada, saya ada buat. Dia kecup Hajar Aswad. Syekh menjadi pucat dan takut sekali sehingga satu jeritan keluar daripada dan dia berkata, celakalah kamu. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa meletakkan tangannya ke atas batu hitam seumpama dia sebenar-benarnya berjabat tangan dengan Allah, akan terselamat daripada segala-galanya. Adakah kamu berasa sesuatu daripada keselamatan itu? Macam mana ni ustaz ni? Tak fahamlah. Sebenarnya Hajar Aswad, hadis Nabi menyebutkan, Hajarul Aswad yaminullahu fil ard. Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi. Hajar Aswad tangan kanan Allah. Allah ada tangan ke? Bukan. Ini nak beri gambaran bagaimana mulianya Hajar Aswad sehingga diletakkan kepada martabat seperti tangan Allah. Macam kita kata Baitullah, rumah Allah. Ustaz, Tuhan duduk dalam rumah Allah tu, Baitullah, Kaabah tu. Bukan. Tapi nak menunjukkan bagaimana mulianya Kaabah itu sampai dia angkatkan namanya, dia jadikan nama Baitullah, rumah Allah. Bukan Allah duduk situ. Jadi begitulah Hajar Aswad sangat mulia sehingga diberikan nama dia tangan Allah di bumi. Jadi bila kita kucup Hajar Aswad, sepertilah kita mengkucup tangan Allah. Subhanallah, Allah tidak bawa tangan, tapi makna begitulah rapat dekatnya kita dengan Allah Ta'ala. Nah, bila siapa yang dapat kucup Hajar Aswad, dia akan dapat keselamatan daripada Allah. Merasa ketenangan jiwa dia. Merasa keadaannya aman sekali. Tak dapat nak digambarkan macam mananya sedap lazatnya dalam keadaan dikucup Hajar Aswad. Soalannya, kau dapat tak rasa macam tu? Gurunya tanya kepada murid dia. Murid dia kata, tak rasa apa-apalah ustaz. Kata gurunya, kalau macam tu engkau tak kucup, tak sentuh Hajar Aswad pun. Ustaz, saya betul ni, saya rush orang tu sampai sakit badan saya. Yalah, engkau kucup batu mana pun tak tahulah, tapi bukan Hajar Aswad. Jadi sini tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak dapat macam tu di keadaan yang ustaz cakap tadi, keamanan, ketenangan, dengan orang menolak, boleh dapat ke? Rasanya macam tak dapat lah. Pasal nanti kita keluar, kita gaduh dengan orang pula. Orang tolak kita pula marah orang. Apa yang ketenangan yang dapat? Jadi yang lebih baik, bagi saya lah, ni bagi saya. Mungkin ada orang kata, tak apa, saya nak cuba Hajar Aswad. Tak apa. Anda boleh pergi. Cuma daripada segi hakikatnya, kita cium Hajar Aswad tu dengan ketenangan. Kalau tak dapat cium dengan mulut kita, dengan kita lambai pun sudah dikira dapat mengkucup Hajar Aswad. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Dan tidak ada syarat di dalam ibadat haji atau umrah mesti kucup Hajar Aswad. Ustaz, saya pergi haji tapi tak dapat kucup Hajar Aswad lah. Kenapa? Habis haji saya macam mana? Haji kau sah. Cukup rukun, cukup syarat, sah lah. Bukan kena mengenai kucup Hajar Aswad baru sah haji. Ini maaf tuan-tuan ya. Ada orang rasa susah hati balik pada Mekah. Dia sedih, kenapa? Saya tak dapat kucup Hajar Aswad. Tak ada apalah. Dapat rezeki lah, tak dapat tak ada apa. Itu tuan-tuan. Dan sunatnya kelima, istilam rukun Yamani. Menyapu rukun Yamani. Rukun Yamani ini memang disunatkan. Kenapa? Di mana dia terletak rukun Yamani tuan-tuan? Dia letak di rukun Yamani sebelum Hajar Aswad. Jadi kalau ini Hajar Aswad, ini rukun Yamani. Dia terletaknya sebelum daripada Hajar Aswad. Jadi kalau sekira kita tengok Kaabah yang 4 segi ni, maka dia ni Hajar Aswad, dia sebelah kiri ni. Dia sebelah kiri dia, iaitu rukun Yamani. The last corner.
Jadi sini sunat kita menyapu rukun Yamani. Jadi kalau kita nak menyapu rukun Yamani, tuan-tuan dan puan-puan, ya, cara macam mana kita nak menyapu rukun Yamani? Sunatnya ini kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tidak pernah saya tinggalkan istilam kedua-dua rukun Yamani dan Hajar Aswad semenjak saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistilam kedua-duanya. Kedua-duanya apa? Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Dalam sepotong riwayat hadis yang lain pula, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dengan debu-debu serbannya. "Hei Jibril, dari mana engkau ni?" Maka Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, aku datang daripada rukun Yamani. Malaikat berduyun-duyun di sana, berasa-rasa di sana. Malaikat pun berebut di rukun Yamani." Jadi makna rukun Yamani ni bagus tempat dia, tempat malaikat, cuma kita yang tak nampak. Dalam hadis yang lain pula, sesiapa yang menyapu atau kita kata menyapu rukun Yamani, dan malaikat Jibril akan mendoakan untuk dia. Jadi ini bagus tuan-tuan. Jadi kalau kita dapat, kita cuba menyapu rukun Yamani. Tapi macam mana kita nak istilam rukun Yamani ni? Jadi kalau sekira kita nak istilam rukun Yamani ni, kita kena ingat tuan-tuan, syarat tawaf itu tak boleh dada kita menghadap Kaabah. Syarat tawaf tu tak boleh badan kita atau tangan kita atas kaki Kaabah, tak boleh. Habis macam mana? Kita kena berdiri firm. Kita tak boleh bergerak-gerak. Bila kita berdiri tu, maka kita punya kaki tu stay foot. Jadi apabila kita pun kucup dia rukun Yamani, lepas tu kita pun bangunkan badan kita, kemudian kita dah betulkan menghadap kepada Kaabah bahu kiri kita. Kita diri sini menghadap pada rukun Yamani, kita sapu dia, berdiri betul balik, kemudian baru kita teruskan perjalanan kita. Itu dia tuan-tuan. Jadi makna sini, jangan kita sambil-sambil kita kucup ataupun sapu rukun Yamani, kita sambil-sambil jalan, jangan. Kaki kita jangan bergerak. Dan demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistilam Hajar Aswad, kemudian mengucupnya, dan mengistilam rukun Yamani, kemudian mengucup tangannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak cium tembok rukun Yamani, tidak. Nabi cuma sapu saja dan Nabi cium tapak tangannya. Jadi kalau kita Hajar Aswad, kita kucup Hajar Aswad. Tapi kalau sekiranya rukun Yamani, Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma sapu dia dan kucup tangannya. Jadi ulama-ulama mengatakan, kalau sekira kita tak dapat sapu dia, macam mana? Adakah kita nak lambai dia? Mazhab Hanafi kata tak sunat lambai. Tetapi kalau sekira kita ikut dalam mazhab Syafi'i, Syafi'i kata tidak mengapa kalau dilambai kepada rukun Yamani, dikiaskan kepada rukun Hajar Aswad. Hajar Aswad kalau kita tak dapat kita lambai, rukun Yamani kalau tak dapat pun kita lambai. Itu sunatnya. Cuma kalau kita dah lambai Hajar Aswad, kita kucup tangan kita. Habis kalau kita lambai rukun Yamani, nak kucup tangan kita tak Ustaz? Ini ada dua pendapat. Ada kata tak payah, ada kata kita kucup tangan kita. Itu terserahlah, yang mana pun boleh. Ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucup rukun Yamani. Soalannya tuan-tuan dan puan-puan, dua ini saja rukun yang dikucup ataupun disapu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad, ni Yamani. Yang lagi satu rukun Iraqi dan rukun Syami tidak dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun. Dia ada 4 corner lah, ya, 4 corner. Jadi corner rukun Iraqi Syam ni tak dipegang. Kenapa Ustaz Nabi tak pegang lagi 2? Sebab yang lagi 2 ini bukan original. Bukan original. Sebab asal Kaabah yang saya dah cerita, Kaabah tu panjang sampai Hijr Ismail. Tetapi bila zaman Nabi umur 30 tahun, Kaabah roboh setengah, dibangunkan balik, jadi tak dapat completekan sampai Hijr Ismail, dibuatkan 4 segi saja. Jadi yang 2 ini, yang Hajar Aswad sama rukun Yamani ini original, atas asas, atas fondasi yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim AS. Tetapi rukun Iraqi dengan Syam ini, dia adalah sebagai tambahan baru. Kerana asalnya sampai hujung Hijr Ismail, tapi tak cukup duit, dah buat kat sini. Jadi ini bukan atas fondasi pembinaan Nabi Ibrahim AS. Dan rukun Yamani ada batu. Kalau tuan-tuan pergi dekat-dekat nampak batu. Batu rukun Yamani sama batu Hajar Aswad, dua-dua ini adalah batu yang diturunkan daripada syurga ketika Nabi Adam AS turun ke dunia. Jadi itu tuan-tuan. Sebab tu di sini ada dia punya keistimewaannya.
Jadi kalau sekira kita dapat, kita sapukan dia. Kalau tak dapat, tak mengapa. Dan sunat yang keenam ialah tawaf berdekatan dengan Baitullah. Wallahu a'lam. Kita berhenti situlah tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kita berhenti pada sunat yang keenam, bertawaf dekat dengan Baitullah.